سيجزون كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور
أخير يا أول يا أخير يا ظهير يا Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua, kepada anda, apa khabar? Alright, hari ni hari Khamis, Jun 3 hari bulan. Alright, kita dah bersama dah 3 hari dalam bulan Jun ni, alhamdulillah, dan Abang Abu dapat consistently 3 hari ni dapat bersiaran. Walaupun dalam apa ni, dalam kita punya masih belum nak 100% tu belum lagi, tapi saya gagahkan diri jugalah untuk just buat. Mudah-mudahan akan ada yang bermanfaat daripada apa yang kita buat ni. Jadi saya rasa kita teruskan walaupun memang a bit of macam macam nak cakap apa macam tough juga, dia macam tu, right? So macam mana pagi awak, dekat mana ni, siapa datang ni? Kak Ida. Oh, Kak Ida dia cakap maaf tak dapat join, ada jenis ada kelas lain, tak ada hal. Alright, yang ni awak boleh tengok balik dalam Facebook Abang Abu ataupun YouTube. Kalau termiss tak apa, sebab masih boleh tengok dekat Facebook. Jadi hari ni hari Khamis, kita bersama, alright, insyaAllah. Okey, bagaimana dengan y'all? Apa cerita? Dekat sini macam biasalah Singapura So biasa saja, sebab kita dah tak keluar lagi. Kalau dulu pagi tu adalah mungkin ada kelas ke, ada perjumpaan ke, meeting tapi sekarang ni kita seboleh-bolehnya nak elakkan lah. Tak ada meeting, yang berjumpa. Kita meeting lebih bercakap macam ni, Zoom, kita go for Zoom and all those stuff lah. So far macam tu je. So lain semua nampaknya okey. Sebenarnya alright, saya pun tak tahu apa benda Allah baru dalam streaming ni kan. Jadi kita okey, kita live. Okey, so dia macam-macam sekarang, jadi kita just buat saja, right? So bagi anda, jom kita sembang-sembang pasal business, money and wealth bersama dengan Abang Abu. Alright, siapa lagi yang ada kat sini, insyaAllah.
Okay, morning Shana, Biloshna. Saya sediakan air banyak sebab lebih bercakap ni dia perlukan air. Dia perlu cakap je perlukan air, sebab kalau tak dia macam zak, dia bunyi macam-macam, lepas tu dia batuk. Okey, macam mana keadaan semua di negeri masing-masing? Shana dekat Labuan, macam mana kes di Labuan pasal COVID? Di Malaysia nampaknya macam kes tu masih meningkat dia belum kurang lagi. Hati kecewa is watching. Siapa tu hati kecewa? Alright. Okey, dah tukar Nabila yang terindah. Wallahu akbar, dia dah tukar. Bagus. Alright, Aslina, Assalamualaikum, dan semua Waalaikumsalam. Aslina. Jadi hari ni kejap lagi kita akan bincang-bincang pasal topik dalam BMW Talk Series ni, Business, Money dan Wealth. Dan hari ni hari ketiga Bambu nak share something mengenai cash flow index. Masih lagi dalam cara kaedah mengawal apa tu semua later lah Tapi kita nak dengar cerita juga daripada awak semua. Apa satu yang istimewa semalam? Ada tak satu yang istimewa semalam? Semalam saya bawa orang rumah saya pergi vaccination di Singapura. Ni vaccination pertama untuk isteri saya. Alright, saya temankan lah semalam sebab masa saya kena dia temankan. Jadi semalam kena vaccination yang pertama. Selepas ni kena tunggu sebulan untuk jab yang kedua. Abang Abu pula 6 hari bulan ni. Actually patut saya dah habis sebab itu hari batuk teruk sangat. Jadi diorang nasihatkan tak payahlah ambil dulu. Jadi 6 hari bulan doakan mudah-mudahan batuk ni hilang, insyaAllah. Alright. Okey, keadaan di Singapura redup. Tadi ada hujan sikit dan dia macam basah-basah sikit di luar sana. Saya pun tak keluar lah, duduk sini je. Lepas ni saya ada meeting juga. Dan hari ini nampaknya pasaran juga interesting Crypto is really doing wonderful. Right. Bila kita tengok crypto memang best lah. Peningkatan yang best sekali crypto. Dan yang lain-lain tengok macam mana. Okey. Okey. So keadaan okey, siapa ni? Laban, semalam ada ibu mengandung meninggal dengan kandungan, tak mampu hati saya sakit hati. Inilah yang kita macam yalah tengah go through all this, betul Munirah, Abang Abu sihat ke? Batuk ni banyak. Batuk masih belum hilang. Dah dekat sebulan lebih juga. Dah sebulan lebih saya punya batuk belum betul-betul hilang. Jadi saya terpaksa macam sediakan banyak air. Bila saya tak buat live pula dia macam tak best. Tapi ni kira dah okey, dah boleh berbual banyak. Kalau tak saya berbual sikit dia batuk balik, berbual sikit dia batuk balik. Alright. Okey, kat Kuala Selangor panas. Tak maaf Jadi saya perlukan doa anda ni semualah untuk kita dapat meneruskan dengan biasa. Tak dapat macam biasa. Sebab bila nak semangat je dia macam dia datang dari sini. Okey, jom. Sambil saya batuk-batuk tu, korang jangan duduk diam, tekan love banyak-banyak tu. Lepas tu mungkin boleh lah macam tulis ke, sharing ke kan, sharing dengan
member-member lain setiap hari cuba amalkan Ayah Asam Jawa. AA setiap hari rindu nak dengar lagu Ellie Cat, nyanyi sikit tak boleh. Sekarang hari ni tak boleh nyanyi. Tu mengundang malapetaka. Okey, di sini mereka nasihatkan untuk makan 3-4 bunyi cengkeh. Saya dah makan hari-hari letak cengkeh tu dekat sini, dah buat dah benda-benda ni semua. Semualah, sebab semua yang dikongsikan oleh adik-beradik kat sini saya buat. Saya buat banyak sangat, saya buat sampai terlampau banyak mungkin salah juga benda tu. Kita tak boleh just like buat semua, kita kena mungkin limitkan pada 1-2 benda dan just like buat sampai satu masa supaya kita nampak result. Ini tak, ini sekejap orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, orang tu cakap tu, macam-macam. Jadi badan kita dia macam dia tak ada confuse mana satu ni kan. Dia macam tu. Jadi Abang Abu ambil keputusan untuk stop semua benda-benda ni. Saya just like makan madu, minum madu sikit, air suam dan ubat doktor tu sikit lah. Tu yang saya buat lah. Alright, okay. Jadi kita hari ni kita punya topik adalah cash flow index. Apa benda alam ni kita akan share sekejap lagi. Tapi sebelum tu, ada tak apa-apa soalan yang mungkin ada untuk Abang Abu? Mungkin ada soalan-soalan pasal kewangan ke, pasal what's happening dalam industri-industri macam kripto, macam saham, like what's going on currently. Alright. So yes, hari ni punya hari ni okay, market baru start, insyaAllah. Okay, dia sambung semalam lah. Semalam dia ada drop sikit. Okay, tapi apa-apa pun kita teruskan juga, insyaAllah. Okay. Alright, okay. So macam mana? Share lah sikit, tulis lah sikit apa-apa soalan ke, ataupun mungkin apa sajalah keadaan di sana, di tempat awak ni daripada mana Abang Abu. Apa beza IPO dengan saham Nasdaq? IPO dengan saham Nasdaq, Nasdaq tu dekat US, IPO ni kat mana-mana boleh. IPO ni dia initial public offering. So maksudnya sebelum satu saham tu dilistkan dekat bursa tu ataupun dekat board kan, so dia akan ada IPO. Maksudnya dia dah proses, dia akan offer pada public. Jadi siapa-siapa yang berminat dia boleh apply through online. Sekarang ni semua online, so you boleh minta berapa yang you nak. Tapi mereka akan macam buat undian jugalah, macam dia undian, dan awak akan dapat. Kalau awak dapat, that means you dapat the share. So bila dia dapat, mungkin dia akan tunggu dalam 1, 2, 3 hari atau mungkin seminggu untuk dia listingkan. Maksudnya dia akan berada di pasaran. Masa tu awak boleh trade lah, nak jual boleh, nak beli lagi boleh. So depend lah bila kita masuk. Kadang-kadang kalau market bagus, dalam keadaan bagus, mungkin kita beli RM1 kan, dia buka je dia terus naik RM1.50, RM2. Ada pula kalau market tak bagus, kita beli RM1, dia masuk je dia terus turun. So itu IPO lah. Nasdaq adalah satu lagi. Nasdaq lebih kepada US punya company lah. Dia listing dekat US. Okay, Nasdaq. Alright, IPO selalunya masuk bila? IPO selalunya bila masuk bursa? Okay, IPO ni dia akan offer. Maksudnya bila dia dah offer, kita subscribe. So after subscription tu akan di announce berapa dapat. Lepas tu baru dia masuk dalam bursa. Okay, depend juga kebiasaannya macam tu. Kebiasaannya bila kita masuk, masa tu dia IPO, dia buka, dia akan naik kebiasaan. Tapi ada juga kes-kes yang bila market tak bagus, dia buka time yang tak betul, dia listing time yang tak betul, so dia masuk je dia turun. Ada, pernah berlaku banyak juga. Okay. Tapi kebiasaannya dia naik. Abang Abu, sekarang bisnes resort memang totally tak boleh beroperasi, duit pun makin susut.
boleh ke dalam keadaan sekarang saya buat loan business, sebab sekarang kerajaan banyak offer loan untuk entrepreneur, patut ke ambil? Kalau ambil, macam mana nak manage? Kalau tak ambil, rugi ke? Okey, dia macam ni. Sebenarnya peluang untuk entrepreneur yang boleh meminjam ni, dia sebenarnya nak menggalakkan ekonomi supaya dengan duit pinjaman ni mereka dapat bertahan, mereka dapat memulakan operasi balik. Sebab apa yang berlaku bila pandemik, bila lockdown, bila PKP, banyak bisnes-bisnes yang sebenarnya sebelum PKP dia macam rancak, tapi selepas PKP dia turun. Nak macam resort macam Munirah, even adik-beradik Abang-Abu kita pun ada resort dan sebagainya, dan memang bisnes tu memang terpaksa kita berhenti kan, sebab tak boleh buat, dia langgar SOP, dia ada banyak benda-benda, jadi memang tak boleh buat. Dan kalau tak dapat bertahan, maka ramai yang terpaksa tutup kedai pun ada, alright, kerana tak boleh bertahan lagi. So dalam konteks nak pinjam tu, apa sebab? Kenapa kita nak pinjam? Ada sebab tak? Kalau tak ada sebab, mungkin kita akan salah gunakan. Jadi kita perlu tahu apa sebab kita nak buatkan. Mungkin ada perancangan ke, kita nak buat something ke, then kita boleh apply, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada perancangan, kita tak tahu apa nak buat dengan duit tu, sekadar sebab kerajaan bagi pinjam, kita pun pergi ambil, mungkin kita akan melakukan kesilapan kan. Sebab bila kita ada duit ni, kita akan berbelanja dengan tanpa kita betul-betul plan. Alright, bila kita ada duit lebih, kita akan buat sesuka hati kita tanpa perancangan yang betul. So pada Munirah, kalau memang ada potensi untuk pinjam, malahan untuk resort ni, daripada pinjam, cuba tengok ada tak geran-geran yang available kan, geran-geran dalam pelancongan ni. Okey, daripada Kementerian Pelancongan ni, boleh tengok sama ada geran-geran yang kita boleh guna pakai untuk kita mengubah suai untuk kita market dan sebagainya. Tu boleh. Lepas tu kalau loan tu, apa kita nak buat? So Munirah kena ada orang yang boleh boleh beri nasihat yang betul dan boleh merancang. Kalau tak, nanti akan jadi susah. Jadi jangan takut untuk engage coaches ataupun engage orang-orang yang boleh membantu kita. Kadang-kadang kita ni takut sangat nak keluar duit untuk benda betul kan. Kita nak dapatkan nasihat yang betul, kita perlu keluarkan something, right? Untuk kita engage orang untuk membimbing kita ke, and all those stuff. Jadi saya rasa dengan itu, kita punya cara pengurusan kewangan tu akan lebih lebih bermakna, dan kita juga akan ada responsibility sebab kita bertanggungjawab untuk menjawab pada orang yang kita amanahkan untuk cek kita. Itu Abang-Abu punya nasihat lah. So definitely dia bukan rugi, tapi mungkin peluang untuk nak beroperasi, peluang untuk adakan idea-idea baru untuk kita mengubah kita punya landscape perniagaan, model perniagaan kita. Kadang-kadang perlukan sumber kewangan. Itulah yang kerajaan cuba nak buat untuk bagi kepada usahawan yang nampak yang perlu untuk perubahan. Sebab kalau tak, dia boleh tutup kedai. So ramai yang terpaksa tutup kedai kerana mereka tak boleh beroperasi kerana kekurangan cash flow tadi. Cash flow. Jadi benda tu kita nak bincangkan juga kejap lagi. Kenapa cash flow tu jadi ketat sangat kan? Kenapa cash flow dalam bisnes jadi ketat sangat? Kesilapan-kesilapan yang buat mungkin dalam sisi-sisi terusnya. Tapi hari ini saya nak cerita mengenai cash flow index. Apa tu cash flow index dan bagaimana kita boleh leverage dengan cash flow index ni dalam pengurusan hutang sebenarnya. Alright, untuk memberikan cash flow kita ni, kita tahu dengan hutang ni apa keadaan cash flow kita, macam mana tekanan dia dan sebagainya. Alright, so itu yang kita nak bincangkan. Tapi jangan stop lah duduk macam ni, tekan love banyak-banyak tu. Lepas tu pergi share sikit, share bawa, biar like kita punya orang yang datang ni tengok orang gila ni, dia bertambah sikit kan. Kita ada dekat 11,000 sekarang ni. Kita nak jadikan sampai 20-30,000 yang yang menonton. Baru semangat sikit tengok orang tekan banyak-banyak ni kan. Ada tak lagi soalan yang korang nak tanya? Sebelum Abang-Abu nak cerita benda-benda pasal cash flow index ni.
Okey, Kak Gaya, Assalamualaikum. Okey, Munira best tajuk. Ini kena faham dalam segmen ni abang bukan mengajar. Sebab ini bukan tempat yang sesuai untuk kita nak belajar, tapi kita berkongsi benda-benda yang simple kan, dengan harapan benda-benda simple ni dapat memberikan panduan sikit, memberikan ideas, tips, benda-benda macam tu. Okey, tak sabar nak dengar sebab hutang pun banyak ni. Tak, ini okey sebab macam cakap dia bukan satu program untuk nak kita cerita pasal hutang apa tu semua, tak bukan benda tu, tapi kita memahami sedikit macam mana kita nak memilih ataupun struktur hutang kita ni supaya cash flow kita ni sebagai usahawan ni, apa yang penting adalah cash flow. Alright, macam mana kita punya pengurusan cash flow tu. Dan benda ni bersangkut paut dengan hutang. Sebab kadang-kadang bila kita hutang ni banyak kan, kita ada banyak hutang ni, kita akan banyak bayar, betul? Bila banyak hutang banyak bayar, dan biasanya bila kita banyak bayar ni kita juga akan kadang-kadang bayar lebih. Kan kita akan bayar lebih dalam satu hutang ni apa tu. Tapi kita sebenarnya tak ada satu kaedah tau. Kita bayar lebih ni buat apa? Kita bayar lebih ni buat apa? Dan yang ni bayar lebih sikit, yang ni bayar lebih sikit. Konon-konon kita boleh settlekan dengan cepat. Tapi ini sebenarnya satu kesilapan yang pada Abang Abu dalam konteks bayaran hutang ni dia silap. Alright? Itu adalah kesilapan yang saya nampak. Okey. Dan ramai juga tak tahu, okey, kalau kita ada hutang yang banyak ni, mana satu yang saya perlu bayar dulu? Mana satu yang saya bayar? Itu yang kita nak bincangkan. Mana satu yang aku nak bayar dulu? Macam mana aku nak buat satu keputusan ataupun satu tindakan? Kat mana ni? Aku ada 10 jenis hutang dan aku memang kena bayar semua pun. Tapi macam mana cara bayaran dan apa yang patut aku selesaikan? Hutang yang patut aku selesaikan dulu. Itu selalunya jadi satu tanda tanya. Jadi Abang Abu nak memperkenalkan satu benda yang kita panggil the cash flow the cash flow index ni. Cash flow index ni adalah dia daripada kita bayar semua hutang. Memang kita kena bayar semua hutang, dan biasanya kalau kita kira balik semua hutang-hutang kita akan nampak yang kita bayar banyak ni untuk beberapa masa, jangka waktu. Contohnya kita bayar 500 untuk 15 tahun. Kan? Jadi kita kena buat tu dulu. Tapi cash flow index ni sebenarnya dia adalah macam ni. Aku tulis kat sini macam mana kita nak kira cash flow index. Okey, supaya kita macam at least adalah panduan sikit. Okey, simple je benda ni. Dia bukanlah benda yang macam susah ke apa, tak. Dia sebenarnya cash flow index ni adalah balance divide dengan monthly payment, your minimum monthly. Okay. Ini sebenarnya macam mana kita nak kira cash flow index kita. Okey, ni kita nak kira. Okey, macam mana kita nak kira kita punya cash flow index lah. Alright, so kita ambil apa tu? Kita ambil kita punya balance. Balance ni katakan kita ada 20,000, 30,000 ataupun 100,000 kan. So itu awak boleh buat tau, sambil kita bercakap ni kita boleh buat. So ambil benda tu. Alright, jumlah yang kita ada sekarang kena bayar kan. Lepas tu dibahagikan dengan minimum payment. Kalau bulan ni kita bayar 100, yang ni kita bayar 500. Jadi awak akan dapat jumlah tu dibahagi dengan bayaran bulanan, awak akan dapat satu number. Satu angka, betul? Awak akan dapat satu angka. Apa angka tu? Alright. Kat sinilah yang kita akan buat satu keputusan. Okey, yang mana hutang yang kalau kita bayar ni dia macam
best. Okey, untuk benda tu saya nak tulis kat sini supaya you faham macam mana nak kira tu. Okey, kalau nombor tu okey, dia sampai 0 sampai 50. Bila buat macam tu kan, ini kira danger. Okey, lagi satu 51, katakan 51 sampai 100 lah. Yang ni kita panggil dia cautious lah. Caution lah, caution. Alright, dan yang seterusnya kalau kita ada 101 lah, lebih lah, sampailah 300 ke, kan, ini adalah best. Ni freedom zone. Freedom zone lah. Okey. Biar saya terangkan benda ni supaya awak faham dengan betul. Okey. So bila awak buat kira-kira tadi kan, awak ambil semua hutang. First kali awak kena ambil semua hutang. Okey, sebab kita bila kita nak bayar ni, kita nak bayar secara efficient supaya kita punya cash flow index ni, kita punya cash flow akan jadi lebih mantap dengan pembayaran hutang ni. Dia bukan pembayaran hutang ni selalunya menyebabkan cash flow ni sakit. Cash flow ni tertekan disebabkan kesilapan ataupun mungkin kekurangan idea macam mana kita nak menyelesaikan dengan cepat. So itulah bermulanya cash flow index ni untuk memberi usahawan-usahawan ataupun orang-orang yang berniaga ni, halo, sambil tu tekan love lah, jangan duduk diam saja. Sambil tekan love tu beristighfar sikit, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tekan tu kan, sambil-sambil tu tekan, dengar-dengar ni tekan. Jangan duk tak tekan, babe. Okey, jadi bila kita tengok, bila kita dah mula ambil hutang satu, hutang dua, hutang tiga, contohnya ada hutang kereta kan, kita ada hutang kereta. Kita juga ada hutang rumah, hutang itu, hutang ini. Okey, macam-macam. Jadi awak buat cash flow index punya calculation. Okey, contohnya awak ada hutang 10,000, dan bayar 500. So maksudnya bila macam tu, kita punya cash flow index adalah 20. Betul? Dan kita kita buat semua hutang ni, kita buat benda tu. So bila kita buat benda tu, kita akan dapat nombor-nombor tu, betul? Allahu Akbar. Saya cuba ambil gula sikit. Makin macam menjadi pula. Okey, bismillah. Okey. Jadi bila dah buat tak? Ada tak ambil buat? Kau jangan dengar-dengar kau tak buat apa, sebab kau ni jenis-jenis aku tengok ni, korang ni dengar macam-macam dah dengar, dah 10 tahun dengar tapi tak buat apa-apa. Cuba ubah sikap tu. Dengar, buat. Benda ni praktikal lah. Apa yang Abang Abu share ni praktikal. Sekarang awak ada hutang yang ambil lah hutang apa. Lepas tu buat cash flow index calculation. Okey. So bila kita dah buat, awak pasti akan dapat numbers sama ada 0 sampai 50, ada yang mungkin 51 sampai 100, ada yang mungkin 101 sampai 300 dan sebagainya. Okey, now bila awak buat macam tu, sekarang awak tengok yang mana dalam kategori danger. Apa maksudnya? Loan tu actually tak efficient sangat. Alright, dia tak macam best lah. So hutang tu yang perlu kita jelaskan dulu. Faham Maksudnya kalau ada duit lebih ke, awak nak bayar settle kan, hutang-hutang ni lah yang perlu kita settlekan dulu, sebab dia sebenarnya tak efisien sangat. Kalau hutang-hutang tu dia punya calculation awak dapat 100, 200, 300,
Yang ni sebenarnya hutang-hutang yang awak tak perlu risau. Okey. Kenapa benda ni? Kenapa benda ni? Sebab bila awak tengok yang 0 sampai 50 ni, kalau kita dapat settlekan benda tu dengan cepat, dengan cepat, awak akan dapat save ataupun awak dapat menjadikan cash flow awak ni lebih mantap. Itu sebab dia. Alright. So itu sebabnya kita nak pastikan, alright, yang hutang-hutang danger zone ni lah yang patutnya kita macam settlekan dulu. Alright, settlekan dulu. Kita carilah duit lebih ke duit yang ada ni, kita settlekan hutang ni dulu, supaya kita mempercepatkan. Contohnya kalau kita ada duit lebih, kita yang ni kita kena settle dulu, kan? Yang ni kita settle. Kita kumpul duit lebih sikit, kita settle yang ni dulu. Tu yang first. Kedua adalah yang cautious. Kalau dapat hutang-hutang awak ni yang cautious ni sebenarnya dia perlu diberi perhatian. Okey. Dia diberi perhatian. Apa maksud Abang Abu? Maksudnya loan ni kalau boleh kita cuba restructure balik. Kita boleh restructure balik, kita boleh panjangkan dia punya tempoh bayaran dia balik. Kita boleh mula melihat untuk apa interest yang kita boleh betulkan balik. Jadi hutang-hutang dalam kategori ni kita kena fikir macam mana cara untuk kita maximizekan dia untuk jadi lebih efisien. Jadi kalau kita ada hutang-hutang ni, okay, cuba buat some kind of like dia kena buat benda ni tau. Sebab apa? Bila awak buat benda ni dalam hutang-hutang cautious ni, dia boleh meningkatkan kita punya cash flow. Macam tadi, okay, yang first danger kita settle, kita dapat betul. Tapi yang ni bila kita contohnya awak ada satu loan dan awak sedang bayar dan dia masuk dalam kategori 51 hingga 100 ni. So awak buat satu restructuring di mana, alright, kalau sebelum ni awak 100,000 tu awak dalam 5 tahun, sekarang awak stretch ke 10 tahun. Okay, nampak macam Abang Abu bodoh ke apa ni? Kan interest nanti kita nak bayar lebih. Ya, aku faham. Tapi kita bukan cerita pasal interest. Alright, kita pasal cash flow index. Sebab orang ramai dia macam dia confuse tau dengan, sebab pakar-pakar cakap interest tinggi kita settle dulu. Memang betul lah, semua pun kena settle. Tapi dalam cash flow index dia beri kita satu proses untuk menyelesaikan hutang-hutang ni dengan cepat, dengan memberikan apa? Tumpuan dalam cash flow. Jadi dalam cautious ni, kalau selama ni awak bayar 2,000 setiap bulan tapi awak tak boleh simpan, tak ada simpanan, tak ada itu, tak ada ni, akhirnya awak macam stres. Alright. Tapi bila kita boleh stretch, contohnya dengan hanya restructure, awak dapat save ataupun dapat increase cash flow bulanan awak kepada RM1,000. Maksudnya awak ada excess RM1,000 yang awak boleh buat banyak benda. Clear tak? Alright. So itu yang sebenarnya Abang Abu cuba nak bagi dengan cash flow index ni. Okey, ada brother ni dia cerita apa dia? Muhammad Faizal nak kira pun cash flow balance dah ciput. Saya memang dah dengar nak cari, saya memang dah danger nak cari jalan keluar, ada bad debt. Alhamdulillah isteri kerja untuk kau kos. Pernah cakap buat apa saja. Yes, betul. Itu adalah satu benda yang kita kena buat, kan? Kalau kita tak ada usaha, maka kita tak boleh keluar daripada belenggu tu. Tapi dalam kita berusaha, kita kena ada ilmu yang betul juga, kan? Kita gunakan ilmu. Usaha tu penting, iaitu kita beramal. Tapi amal tanpa ilmu ni, dia cakap apa tau? Amal tanpa ilmu tak guna. Dan kalau berilmu tak amal, itu memang gila. Kalau ada ilmu tak beramal, gila. Tapi kalau beramal tanpa ilmu, dia tak guna. Maksudnya usaha tu kena ada. Memang kita kena cari duit lebih, apa tu semua bagus, teruskan, Alhamdulillah. Tapi at the same time, dengan duit tu macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Tapi yang first, of course, hari ni bukan saya nak cerita macam mana nak buat benda-benda tu, kan. Itu kena datang kelas ke, ataupun pergi dekat abangabu.com. Pergi saya punya website saya. Bukan website, aku tekan kat sini lah supaya korang boleh pergi tengok, kan. www.abangabu.com. Pergi kat sana, kan. So you boleh lah macam
check banyak benda kan, banyak benda abang-abu kat sana. You boleh register member kan. So benda-benda macam tu, alright. Okay, so itu sedikit sebanyak macam saya nak just like simple je. Hari ni perbincangan kita cash flow index. Apa tu cash flow index dan kenapa cash flow index ni penting dalam kita punya perjalanan menuju kebebasan kewangan. Sebab kita nak satu, kurangkan kos-kos kita, tapi juga kita tak nak buat kesilapan. Kita nak buat benda ni dengan bijak. So bila kita boleh merenggangkan kita punya cash flow, dia akan beri kita peluang untuk buat the next step, which is like that snowball technique. Untuk kita snowballkan kita punya hutang, dia jadi kurang dan kurang dan akhirnya hilang. Alright, okay alright, ni siapa ni? Salam bambu yang pakai merah. Apa perasaan kau pakai merah ni? Aku punya suka lah. Aku tak ada perasaan, babe. Aku suka, aku pakai lah. Apa nak ada perasaan nak pakai merah? Aku suka, aku pakai merah ni. Masa aku sekolah menengah, aku kelas merah pula, warna merah, rumah warna merah kan. Dulu kan ada sport kan, rumah warna merah. Sekolah rendah warna biru, sebab tu aku biru merah. Kan ada biru ada merah. Okey. Aslina cakap, Abang Bu, kalau ada simpanan guna untuk selesaikan semua hutang tu, kalau guna masa kecemasan, tak adalah. Tak boleh. Kecemasan ni bukan untuk kita nak menyelesaikan hutang. Kecemasan tu awak kena ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tu kena ada. Lepas tu baru kita mula kumpul untuk menyelesaikan hutang kalau awak tak nak melabur. Sebab kadang-kadang pelaburan ni memberi kita pulangan yang mungkin tak banyak, tapi bayar hutang dia contohnya awak ada hutang kad kredit kad dengan 20%, 25% punya bayaran, dan awak ada duit yang awak labur, awak dapat 2%. Lebih baik awak ambil, awak settle benda ni. Clear itu cara dia. Itu cara untuk kita nak tengok macam mana kita nak optimize. Tapi hari ni kita bukan cerita macam mana step dia, structure dia, tapi kita nak just understand what is cash flow index and why this is important in our debt dalam debt management. Kenapa dia penting? So kita kena faham cash flow. Alright. So benda yang saya ajar ni sangat penting, especially kalau berniaga, lagi power benda ni. Alright, sebab peniaga ni dia perlukan benda tu. Okay, dia perlukan cash flow. Betul Abang Abu, memang betul. Refinance housing now is 1.2. Kalau last year tu 3 gitu. Banyak boleh save tu. Alhamdulillah, nak rajin. Tapi ada kalangan kita nak picit call bank pun dari hari ke hari. Masya Allah. Yalah, ni terpulang pada individu sendiri kan. Sebab tu kita perlu ada coaches, kita perlu ada coaching, kita perlu ada coach. Dan bila coach ni, dia bukan macam coach yang biasa tau, coach yang kita amanahkan dia orang. So benda tu kena ada sedikit macam bayaran. Sebab tu bila you nak something, then you kena bayar lah kan. You kena bayar, jadi orang tu boleh tumpukan apa plan boleh buat dan sebagainya. Cari orang yang macam tu yang boleh bantu awak. Kalau tak, memang takkan happen lah kan, takkan happen. So that is very important. Sebab tu orang-orang yang berjaya ni, dia nak pastikan dia ada satu support group, dan juga dia ada some people yang actually like can push you, right? So that's sikit lah. So Shana, Suhaimi sahaja nak kacau. Aku tak peduli pun dia kacau ke tak kacau ke. Panjangkan loan, merah AA, simple dan powerful. Okay, panjangkan loan, merah AA, simple dan powerful. Alright, merah AA Okay, merah ni sebab saya merah biru kan, sebab saya warga ataupun saya bangsa Johor. So bangsa Johor ni kita merah biru. Itu salah satu sebab lah. Dan juga mekanik merah biru juga. Okey, faham. Kena ulang-ulang baru betul-betul faham. Yalah. Sebab tu kita tak cerita banyak benda kat sini. Kita just sharing apa tu cash flow index and apa kegunaan dia. Dan saya suruh awak buat kira-kira tu. Bila awak kira-kira and all those stuff, then very nice. Okay. Okay, apa ni? Hanya connect to untuk AA supaya batuk stop. Saya tak tahulah. Saya dah buat macam-macam lah. Mungkin Allah nak uji kesabaran kita kan.
Mudah-mudahan dia ada kebaikan. Mungkin banyak dosa-dosa yang Abang Abu like sengaja tak sengaja buat tu. Inilah kesempatan untuk dihilangkan juga kan. Macam itulah kita ni. Ada yang tanya khabar ni. Alhamdulillah. Okay, so that is what we mean by cash flow index. Ada tak soalan so far ni? Kita bincang pasal benda ni. Ada tak soalan yang awak macam nak clear kan? Supaya dalam membina satu kekayaan, alright, cash flow is important. Okay, bila ada cash flow ni, you punya hidup jadi best. Kan? Sebab you tak rasa tertekan. Kenapa ramai orang tertekan? Sebab cash flow. Bukan pasal duit tau, pasal cash flow. Kan dia tak ada satu sistem aliran yang betul. Dia ada income tapi sebab cash flow dia tight. Sebab apa dia tak buat benda-benda yang semalam kita bincang. Jadi bagi yang mungkin like ada isu tu, tengok balik siri episod yang kedua. Awak pergi dekat YouTube saya. Awak pergi check sebab everyday saya upload dekat situ. Habis je benda ni kita akan automatic upload kat situ, right? Okay, jadi tengok balik. Okay, so apa soalan? Ada ke soalan selain daripada apa yang kita bincangkan? Okay, Lina ni dia tanya sikit. Apa kiraan cash flow index tu untuk setiap loan? Yes, setiap loan awak kena kira index supaya tahu awak punya loan ni danger ke, cautious ke, is a freedom zone. So kalau danger, that is where you need to like focus to settle benda tu. Kalau cautious, kita tengok sama ada kita boleh tak buat refinancing, kita boleh buat restructuring loan kita. Itu yang cautious. Freedom ni kau tak perlu kisah, kau just like continue bayar. Dia macam tu. Alright, so benda tu berguna untuk kita bila kita nak buat debt snowball technique. Cash flow itu formula tulis lah. Kalau index below 10, below above, aku dah terang kau masuk lembab, kau lembab masuk lambat. Aku dah terang-terang, kau nak aku terangkan balik, kau pergi check balik. Kau jangan ada ngada, aku dah terangkan dah. So maksudnya danger tu apa kita kena buat? Kan danger tu maksudnya dia menunjukkan dia tak efficient. Loan tu tak efficient. So you need to like settle benda tu so that you can save a lot of cash flow kat situ. Cautious ni dia tak utilize, dia tak optimize, loan dia tak optimize. Jadi kita ada masalah cash flow kat situ. Jadi kita boleh restructure, re-engineer, re-finance supaya kita dapat better optimization of our loan. Yang ketiga, you don't need to problem, is very good. It's a healthy loan. Nampak loan ni pun ada healthy tak healthy, babe. Okay, luar biasa. Check YouTube. Yes, check YouTube. Pergi abangabu.com. Okay, bila pergi dekat abangabu.com, you dah boleh tengok saya punya, you boleh link Facebook saya, you boleh link dekat YouTube saya, semua dah boleh buat. Pergi check abangabu.com. Tapi dia taklah professional sebab aku sendiri yang buat. Kan aku sendiri yang buat, aku sendiri yang tulis. Memang banyak benda. Lepas tu ada membership kat situ, kau tekan kau boleh jadi member dengan mekanik wang. Kat situ ada banyak tools yang korang boleh beli, boleh dapat free. Dan ada yang untuk debt buster tu ada kat situ, boleh juga pergi check. Okay, tapi tadi AA kata refunding, but loans can be done. CCD how? Cash apa tu? Loan, but loans can be done. CCD how? Cash flow apa dia? Saya tak faham apa. Can you like explain lebih sikit? Aku ni orang lama, kau janganlah gunakan bahasa-bahasa teknikal. Aku orang biasa. Aku bukan pakar kewangan yang like tahu all this teori-teori semua. Aku praktikalnya budak. Kau cakap aku senang jawab. Okay. Oh ya ke? Okay, Maria Mokhtar. Alhamdulillah dah nampak jalan jaga cash flow, tapi dapat follow AA sejak last year. Alhamdulillah, very good. Credit card repayment. Okay, credit card pun sebenarnya credit card ni dia bukan bab cash flow index juga. You boleh check. Credit card dia ada total different way. Credit card ni dia berlainan. Dia bukan financial punya formula.
formula yang lain. Sebab dia punya interest beyond 25-30%. So it's totally different way. Okay, dalam repayment of credit card, awak tak boleh nak bayar minimum. That is a wrong strategy. It's a killer. It's a suicide. It's a suicide. Kalau you mula bayar minimum, you actually like you want to like hang yourself. Dia macam tu. So credit card the best. Awak boleh refinance benda-benda lain dan awak bayar benda tu, settlekan kalau awak memang terlampau banyak. Ataupun awak kena mula ikut debt snowball, di mana awak fokus pada satu loan yang awak cepat bayaran dia dengan double payment, double or triple minimum payment. Lepas tu you just snowball it to the next and next and next. Okay, itu kena dapatkan my debt buster dekat mechanic1.com. Alright, so it's like 47 ringgit. You know, like you got videos and how to do that. Boleh Syamil So I think good. Abang Abu yang stay humble, Masya Allah, Allahu Akbar. Apa yang kita nak berlagak sangat. Okay, kalau awak ni tak boleh mati kan, maksudnya then kau berlagak lah. Kan kau tunjuklah aku hebat itu ni. Tapi kalau kau boleh mati, tolonglah janganlah berlagak. Sebab kau boleh matilah babe. So bila mati ni, kita jangan nak bermegah dengan apa. Kan Allah macam tu, sikit je habis semua. Kan yang gagah tu bila mati dah tak ada lagi apa-apa lah babe. Yang harta banyak, yang pangkat besar, mati tak ada benda. Jadi tak perlu nak berlagak. Sebab stay humble. Mudah-mudahan korang doakan supaya Abang Abu macam ni. Sebab you know like ini semua Allah. Mungkin Allah yang bagi kita semua, Allah yang punya. Kita ni tak ada apa pun. Jadi tak guna kita nak berlagak. Kan, tak guna kita nak hidup sombong ke apa ni semua. Right, okay. Yes, kalau tak tahu jaga credit card tu memang lingkup lah. Snowball teknik, yes. Teknik snowball tu untuk credit card, refinancing and all those stuff. Okay tak hari ni? Macam korang dapat something tak? Kan? Jadi share lah member-member lain. Besok kita sambung lagi. Besok saya akan cerita pasal apa tau. Sebenarnya aku dah macam ada plan tau nak cerita. Kan? Mungkin aku akan cerita pasal aku dah akan cerita pasal mungkin checklist. Apa checklist yang kena ada untuk untuk mencapai kejayaan kewangan. Checklist kita ini penting besok. Sebab bila kita ada checklist ni kan, dia jadi mudah. Kita jadi mudah kan. Dia macam apa checklist. Kita nak bincang benda tu lah. Apa jenis-jenis checklist, okay? Tu yang kita nak ni. Alright, okay, sangat membantu. Good. Okay, apa kata, okay, kita dah nak dekat habis. Siapa yang kat sini sudah pun join Pukat Kaya? Siapa yang dah beli e-book Pukat Kaya? Sebab jangan miss benda ni. Sebab saya ada big plan for orang-orang dalam tu. Nampaknya setakat ni kita baru dapat 100 lebih orang. Sebab target saya adalah 500 orang. Target saya 500 orang untuk kita nak enroll dalam benda ni. Jadi saya harap anda yang dah, tahniah, terima kasih. Okay, saya dah Selina. Faizul dah, Alhamdulillah. Okay, siapa yang dah, Alhamdulillah, thank you very much. Of course you akan dapat email-email susulan. Just make sure, okay, kalau awak dah register dan awak dah dapat email, pastikan saya punya email tu kan, abangabu@nowasia.sg tu awak jadikan
priority dalam contact list awak supaya dia masuk ke dalam inbox. Alright, supaya awak tak termiss email-email susulan yang ada bonus-bonus and all everything. Alright, jadi pastikan awak buat benda tu. Dan saya nak sangat you untuk share page Abang Abu dekat www.abangabu.com. Share pada kenalan awak, share pada member-member awak supaya diorang pun boleh join lah. Okay, saya sangat sangatlah macam nak sangat you all, you know, like be macam excited lah share dengan orang lain. Alright, okay, saya dah join. Okay, very good. Shana Dai, nanti aku pergi detail beli jaring. Tak bayar. Pukat aku tak payah jaring, babe, sebab dia dah memang siap pukat dah. Kau dah ada pukat, nak pergi beli jaring buat apa kau nak? Pukat aku dah bagus dah, insyaAllah. Cuma kita nak tahu macam mana nak aplikasikan pukat. Sebab pukat Abang Abu dia bukan satu tau, dia ada pukat. Dia pukat dia macam-macam. Jadi kau kena faham benda tu. Okey, sebab kadang-kadang bila baca je mungkin kurang faham. Tapi bila saya explain nanti, Jun 30 saya ada workshop 4 jam yang awak akan dapat secara percuma lah yang dah beli. Yang tak beli masa boleh datang tapi kena bayar 199 ke jadi kalau tak rugi RM15 je sekarang. Betul. Bila saya buka e-book tu baca sikit macam padat. Bila masuk dalam otak rupanya banyak yang betul, memang takkan faham. Okay, okay, good. So pastikan awak dapatkan buku tu. And ni pukat virtual ke physical? Dia pukat digital. Dia pukat digital, right? So digital, pukat digital yang ada teknologi sikit. Okay, tapi dia sebelum Abang Abu ni memang pukat tu very conventional lah. Dia kena buat manually. Tapi sekarang sebab dia ada fintech apa tu, kita combine kan, kita integrate. So itulah yang kita nak ni. Okay, so thank you very much for today. So saya harap apa yang kita kongsikan, walaupun tak macam selalu dengan Abang Abu punya energy tu, kita lebih relax sikit. Sebab saya kena jaga jugalah suara saya ni dan batuk ni. Tapi saya rasa message yang saya cuba sampaikan pada hari ni, InsyaAllah dia sampailah. Alright, so jangan lupa untuk share. Sebab saya tengok biasanya yang share Aslina, ada 2-3 yang tak datang. Ramai lain semua tak share kan. Apa kata just share je. Share dekat your page ke, your profile ke, your whatever, just share. Okay, kalau tak nak share video ni, share je lah. Okay, saya baru balik daripada tag Abang Abu Mekanik Wang. Saya belajar kat situ. Jadi tak adalah video aku kat situ, kan ada tag. Jadi orang mungkin tekan sana baru dia pergi ke page Abang Abu. Okay, so that's all for today. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati semua kita. Okay, diberikan hidayah dan taufik dan membimbing kita menjalankan kehidupan kita ni agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sentiasa diberikan panduan yang berterusan, diberikan peluang untuk kita berbakti, beribadah, dan juga diberikan kita kesihatan, afiah. So itu sajalah. So thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Bila tu? Esok lah. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.